apakah kesan orang kata apa, pengurusan kewangan yang lemah, kita pun tidak tahu. So mungkin kita boleh perjelaskan kepada mereka supaya kalau kita tengok sekarang ni sempena dengan pasca COVID ni banyak orang hilang kerja. Dan kalau kita nak fokuskan juga kepada pelajar, so kan, pelajar pun kalau kita tengok walaupun mereka tidak ada income, tetapi mereka pun boleh belajar berkaitan pengurusan kewangan mereka supaya mereka bersedia pada satu hari nanti. So kita nak bincang pasal topik tu. Tapi sebelum saya menanya soalan yang lebih serius berkaitan topik ni, kita nak santai-santai, kita tak nak terlalu macam nampak macam kata apa, kita nak sembang je lah. Sembang berkaitan dengan topik ini. So kita topik serius tapi kita nak buat secara santai supaya lebih orang kata bila kita orang kalau boleh share pengalaman pun lagi bagus. Tapi sebelum tu saya nak bertanya dengan Puan Nurul Rahim. Saya tengok latar belakang Puan Nurul ni bukan daripada ijazah pentadbiran perniagaan dengan sijil profesional perancangan, betul tak? So tidak ada kena-mengena dengan pengurusan kewangan, betul kan? Ke ada kena-mengena? Kena-mengena pengurusan kewangan. Macam mana Puan Nurul boleh start dengan berminat dengan pengurusan kewangan secara serius, ataupun nak cerita sikit daripada latar belakang, mungkin penonton nak lebih kenal dengan Puan Nurul. Boleh tak Puan Nurul cerita sedikit? Okay, masa kecil-kecil dulu saya selalu tengok cerita The Oprah Winfrey Show. The Oprah Winfrey Show ni ada satu sesi tu Suzy Orman. Suzy Orman ni pakar kewangan dekat US lah. And dalam siri kewangan tu, dia telah membantu seorang tu pelajar college dekat US yang ada more than 40,000 in debt. So saya umur masa tu umur 9 tahun lah, macam pelik lah, macam mana baru student dah boleh dapat sampai that much of debt kan. So bila saya dengar balik macam mana Suzy Orman cerita yang dekat US pun walaupun belum bekerja, dia orang dapat credit card. Dia orang dapat spend, lepas tu credit card pun kalau dia orang spend banyak-banyak pun tak ada siapa akan stop, sebab bank tahu lagi banyak dia accumulate debt, lagi banyak dia dapat keuntungan. So saya macam kenapa susah sangat nak urus wang? Saya fikir macam masa kecil dulu macam mak saya bagi RM1, saya belanja 50 sen untuk makan, lepas tu 50 sen tu simpan lah kan, macam mana boleh susah sangat kan. So bila saya tengok balik cara dia explain kepada pelajar tersebut, macam mana dia bantu pelajar tu sedarkan balik pengurusan kewangan tu, saya macam wah seronok jugalah jadi consultant macam tu kan. So sejak tu yang membuat saya macam lagi curious tentang pengurusan kewangan. So sebab pengalaman itulah yang lebih serius berkaitan dengan pengurusan kewangan. Tapi mungkin ada ramai juga yang penonton kita yang tak tahu apa tu kepentingan pengurusan kewangan, apakah kesan jika pengurusan kewangan kita lemah. Dr. Shana, kalau ada sebab nak inform kepada mereka ataupun nak terangkan apa tu kepentingan pengurusan kewangan atau apa tu pengurusan kewangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula saya nak ucapkan terima kasih lah pada UMCAS kerana menjemput saya untuk sembang santai ni lah ya. Tentang pengurusan kewangan. Betul. Jadi pengurusan kewangan tu sebenarnya adalah satu proses di mana individu merancang dan mengawal aktiviti pendapatan dan ataupun aliran pendapatan dan perbelanjaan mereka. Jadi keyword di situ adalah merancang dan mengawal. Jadi I think we have all heard about the saying failing to plan is planning to fail ya, di mana kalau kita tidak ada rancangan kita ataupun apabila kita gagal untuk merancang, itulah kemungkinan kita akan itu adalah satu rancangan untuk gagal ya. So merancang tu adalah sangat penting. So kepentingan pengurusan kewangan ni adalah sebenarnya untuk kita lebih bersedia untuk menghadapi masa depan ya, sebab sekarang ni banyak ketidaktentuan, a lot of uncertainty kan dalam ekonomi. So bila kita merancang tu, kita lebih bersedia dan dapat kurangkan financial stress, and then in the long term kita punya kesejahteraan kewangan tu lebih tinggi lah. Dan juga bila kita menguruskan wang dengan baik, mengelakkan kita daripada terjebak dalam situasi yang akan memudaratkan diri kita sendiri. Contohnya
disenarai hitamkan Muflis, oleh muflis. muflis. Lebih kurang macam Tapi tu lah. sebelum muflis tu dia ada lagi banyak step dia. Okey. Macam ada agensi kredit ya, yang dia ada maklumat tentang pengambilan kredit kita, pengambilan hutang. So si Chris, si Tos semua tu. So kalau we are not a good paymaster, kita mungkin disenarai hitamkan, blacklisted sebelumlah sampai ke stage yang muflis tu. So untuk menjaga nama baik dan reputasi kita lah, dari segi kredit, pengurusan wang tu, itulah yang I think the first step that we have to do to make sure yang kita tak end up in those situation lah. Itu kesan lah, di antara kesan dia muflis, Yeah, dia celana yeah. hitam. Dan mungkin ada juga kesan mungkin kepada mereka yang tidak ada pengurusan kewangan yang baik adalah mereka rasa macam sesak di hujung bulan. Kan ada setengah orang lah esok gaji rasa lega lah kan. Tapi mungkin ada setengah orang tu dia rasa sesak. Maksudnya pada awal permulaan gaji tu okey. Lepas tu bila dah masuk pertengahan tu sudah rasa Seminggu, macam 2 tak cukup minggu tu. duit. Kan so dia antara kesan-kesan kan pengurusan kewangan yang lemah. So mungkin kepada penonton di kat luar sana ataupun pelajar-pelajar sendiri tak tahu apa tu muflis, tak tahu step ke muflis, tak tahu benda step-step macam tu, blacklist. So mungkin mereka tidak didedahkan benda tu, menyebabkan mereka rasa macam saya berbelanja lah. Betul tak? Terutamanya golongan-golongan yang fresh graduate bila first dapat kerja kat kredit. Kan contoh kereta, itu yang rasa yang orang ramai rasa benda yang rasa diperlukan lah. So itu di antara satu faktor lah, betul tak? Untuk tapi mungkin dekat penonton tak tahu apa tu muflis ataupun blacklist. Boleh tak kalau Dr. Shana ataupun Puan Nurul terangkan step-step ke kenapa jadi muflis ke, kenapa di blacklist ke? Okay, I think muflis tu is the worst end state that you would ever want to be in lah. That itu dah memang serius, yang sangat serius lah kan. Betul. Sebelum sampai ke tahap tu, saya rasa dari segi bila kita ada hutang dengan bank, ya, yang institusi kewangan yang berlesen lah kan. Betul. Jadi first step is that kita kena bayar hutang tu, ansuran bulanan tu memang on time. Jangan lewat dan sebagainya. So bila dah contohnya 3 bulan tertunggak, kad kredit ni bukan je kad kredit, semua tapi kita. ansuran rumah, kereta semua, memang benda tu akan flag something lah. Tapi sekarang ni bank diorang more cautious. So even sebulan you terlewat sikit, memang diorang akan call lah to make sure you pay. Takut terlepas pandang lah. So itu dah teruk lah. Kalau yang tak muflis tu memang dah teruk. Tapi it's like it starts with you lambat untuk 1 bulan, kemudian you tertunggak lagi 2 bulan, 3 bulan. So dia banyaklah step dia. Nanti ada apa, mungkin bank akan panggil pihak peguam untuk ada tindakan undang-undang terhadap seseorang tu. So nak sampai ke step muflis tu panjang lah. Cuma jumlah yang tertunggak tu is about 50,000 kan, ringgit. yes. Kalau dulu 30,000 itu saya dimaklumkan dengan saya dulu 30,000. So sekarang bank dah naikkan 50,000 kan yang tertunggak. Jadi sebelum terjadinya that end state yang kita tak nak tu, I think adalah intervention yang boleh diambil kan, macam ada AKPK, agensi kredit dan counselling tu kan. So yang boleh membantu lah. Sekiranya seorang tu macam nampak macam dah ada masalah tu, dia orang boleh membantu sebenarnya. Okey. Puan Nurul, untuk pengalaman ni, dari segi pengalaman Puan Nurul segilah, ada tips-tips pengurusan kewangan yang mungkin yang Puan Nurul gunakan kan untuk peribadi nak di-sharekan kepada semua. Mungkin penggunaan kad kredit ke, boleh tak Puan Nurul sharekan tips-tips pengurusan kewangan yang Puan Nurul guna untuk seharian? Sebab bila cakap pasal pengurusan kewangan, banyak orang macam fikir wah complicated sangat, macam science theory macam tu kan. Tapi sebenarnya dia benda simple je. First, kita kena ukur badan sendiri lah. Kita kena faham apa yang kita nak dan apa yang kita perlukan. So first kita kena tengok cukup ke wang kita yang kita ada sekarang ni, cukup ke gaji kita bulan-bulan ni. Yang kedua, kita kena tengok kita punya perbelanjaan lah. Kadang-kadang kita tak tahu, kita belanja setiap minggu, kita keluar.
RM100 keluar, RM200 keluar, RM300 keluar. Tapi kita tak sedar yang kita dah spend almost RM500 untuk keluar saja. So tak ada macam kita sendiri tak kenal diri sendiri. So benda budget ni jangan tengok sebagai budget lah. Tengok, sebab kalau tengok it as a budget, rasa macam diet, nak hilang berat badan susah kan. Kita buat relax and tengok balik apa yang kita ada and apa yang kita spend. Lepas tu kalau kita rasa kita dah overspend, kita slowly cut down lah. So instead of setiap minggu kita keluar, kita 2 minggu sekali je ke kita keluar, ataupun kalau keluar pun keluar yang tempat-tempat yang murah-murah ke. Sebab kita is still duit kita kan, kita kerja untuk kita dapat gaji tu setiap bulan kan. Kita still nak have fun dengan ni. So jangan tengok it as like macam torture. Tengok it as relax and slowly cut down. Jangan terlampau ekstrim. Sebab kalau diet pun kita terlampau ekstrim buat, dia akan naik balik berat badan. So sama diet dengan exercise pun tak guna. Ya, tapi kita tak boleh terlampau macam ekstrim terus tak makan seminggu ke something. Tak boleh So tak sihat. so macam financial planning pun sama juga. Pengurusan kewangan kita kena slow, tapi tengok dulu apa kita nak, kita ada, dan apa yang kita nak untuk masa depan. 3 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. So bila kita dah ada macam picture tu in the end, kita slowly akan bina masa depan kita terhadap tu. So Sabtu lepas masa saya baca-baca pasal pengurusan kewangan ni kan, lepas tu tertampar satu advert. Now you can buy hijab with 3 installment. So saya macam, kenapa dengan hijab pun kena berhutang? So kalau saya, tapi but at the same time, kalau saya tak ada macam pengurusan kewangan, saya tak ada kesedaran pengurusan kewangan, lepas tu saya suka sangat hijab tu, I will be macam tempted akan beli tau, sebab benda tu saya suka. Tapi bila kita ada kesedaran kewangan, kita fikir hijab tu perlu ke sampai kita berhutang. So bila kita tak ada pegangan diri sendiri tetap tentang kewangan kita, senang je kita akan spend. Sebab kalau kita buka Lazada ke, kita buka Shopee ke, senang je kita nak buy. Sebab kita ada kad kredit, kita ada debit card, kita fikir beli je lah kan. So bila kita dah tahu kita ada this kind of budget, kita akan fikir 2-3 kali sebelum kita make that decision. Betul. So apa yang Puan Nurul cakap tu lebih kepada menyenaraikan dulu perbelanjaan kita. Betul. Kadang-kadang kita tak tulis, kita tak tahu. Betul, kan? Kita tulis dulu kan, betul tak? Kalau kita tak tulis, tak ada kat kertas, kita tak tahu apa kita spend. Lepas tu baru kita nak cut mana-mana kan. Betul tak? Itu yang daripada berdasarkan Puan Nurul. Tadi Puan Nurul ada cakap berkaitan kad kredit. Kad kredit adalah salah satu punca sekarang lah orang move please lah. Kita tak nak lah ke arah sampai situ, tapi itu di antara punca utama. Selain daripada kereta, itu pun kalau kita tengok statistik pun, pembelian kereta pun di antara punca utama untuk orang ke move please. So untuk kita berbicara berkaitan kad kredit, Dr. Syahraz, macam mana dengan kad kredit ni? Perlu ke orang ada kad kredit dunia sekarang ni? Ataupun macam mana kita nak berbelanja menggunakan kad kredit yang lebih bijak? Ada tips ke Dr. Syahraz untuk kad kredit? Ada komen? Kad kredit ni sebenarnya bila kita ada kad kredit tu actually macam quite dangerous lah. Especially bila kita tak pandai nak kawal. Kita akan rasa macam tempted nak beli something sebab kita tahu kita ada kad kredit dan kita rasa kita boleh bayar kemudian. Tapi in the end bila accumulate, kita dah banyak belanja menggunakan kad kredit tu, kita tak sedar, tanpa disedari banyak pula outstanding amount. Lepas tu kita tak dapat bayar. So actually it's not a very good idea lah untuk for you to have a credit card if you don't know how to manage it. So sangat berbahaya, and maybe sebab saya juga dulu saya ada account dengan Maybank kan. Jadi dia punya officer tu dia akan promote lah dia punya kad kredit dia kan. Akan promote sebab tu salah satu perniagaan dia orang kan. So okeylah saya ambil, tapi saya jarang pakai. Kalau perlu je macam tapi must make sure the next month tu you will, kalau boleh bayar habis. Jangan macam drag. Tunggu.
Sebab itu satu tanda yang you tak mampu sebenarnya untuk beli barang tu. Kan? Dia better dia lepas berbelanja tu balik rumah terus bayar. Ke Yes. tunggu sebulan habis baru bayar. Tak boleh Tak juga boleh juga. bayar terus sebab mungkin keadaan tu mungkin tempat tu tak apa dia hanya terima kad kredit, dia tak terima cash ke contohnya lah, contohnya. So kita terpaksa gunakan kad kredit, but kita kena pastikan yang kita ada the means to pay lah kan. Kita ada duit tu untuk bayar balik. Sebab kebanyakannya ada orang kan suka guna kad kredit ni ada point. Tu satu tarikan kepada pengguna kan. Tapi itu bukan saja, sebab saya nak buat website semua Ya. kena guna kad kredit Kad juga. kredit, So yelah. dia terima tu je. So sometimes memang kena guna kad kredit, tapi disiplin lah. Macam disiplin lah, Yes. setiap bulan bayar the full payment. Jangan tangguh. Itu yang boleh tambah dia punya tu hutang tu. Kita kadang tak sedar main swipe je kan. So sekarang ni pun dunia teknologi nak beli pun just boleh swipe ataupun secara online saja. So kita control penggunaan kad kredit. Okay, so ada soalan daripada pihak daripada ni daripada penonton, daripada Id Raki Hasif. Apakah kesan blacklist pada keluarga khususnya dan adakah sesiapa yang ada blacklist dilanjutkan usia ketika mau keluar KWSP amnya terpaksa dibayar dulu hutang? So macam mana tu? Ada Dr. Chan ada Saya boleh rasa jawab kita soalan? tak boleh keluarkan EPF untuk bayar hutang. Tapi mungkin saya kena check balik. Tapi kesan blacklist tu Dia blacklist ni tak sampai move list lagi kan? Belum kan, cuma blacklist. Cuma kesan dia tu pada keluarga dia tu macam ni. Mungkin ramai yang kan dia tertukar, dia antara ya. move list dengan blacklist. Okey. Yang macam agensi kredit macam Sikris dengan Sitos, dia mengumpul maklumat daripada account holder apa semua tentang berapa banyak hutang kita ada, pattern pembayaran hutang kita, sama ada kita lewat atau berapa bulan tertunggak, dia semua ada information tu. Berapa banyak hutang daripada bank mana, semua dia ada. So bila kita blacklisted, macam katalah 3 bulan tak bayar, efek dia adalah kita lagi susah nak, katalah kita approach another bank nak mohon pinjaman contohnya, bank tu dah ada information tu daripada Sikris Sitos. Maklumat tersebut dikongsi bersama institusi kewangan semua. Jadi bila you nak apply for another loan, for example, dah blacklisted lah sebab you punya track record tu is not good. Okay. And then tu satu, then even you nak mohon contohnya macam plan telekomunikasi. They have that information. So itu akan effect lah sebab you tak boleh ambil plan telekomunikasi pun, you tak boleh ambil. Itu bila dah di blacklist pun tak boleh kan? Tak boleh lah sebab they have that information, shared information. Faham. So okay. Cuma kalau move list ni dia semua harta kita akan dibekukan kan. So itu bezanya lah. Kalau blacklist kita tidak boleh menambah hutang. Betul tak kan? Boleh. Kan? So kalau macam move list ni terus di block, dibekukan. So itu perbezaannya lah kan. So okay, so saya rasa jawapan tu menjawab persoalan yang telah diberikan oleh kita punya penonton. Okay, kalau kita sebut pasal kita punya program pada hari ni, kita tak hanya fokus kepada golongan remaja sajalah. Kalau kita tengok orang berkejaya pun ada masalah kan untuk mengurus kewangan dengan baik. Dari segi sekarang ni orang pun pasca Covid ramai orang hilang kerja kan. So kita tak tahu macam mana diorang boleh uruskan ataupun tips-tips kita nak uruskan kewangan. Kalau kita tengok macam mana kalau kita tengok kepada orang yang berkejaya kan, macam tadi Puan Nurul ada kongsikan buku baju di badan sendiri. Maksudnya gaji tu berapa banyak, betul tak? Dibelanjakan berapa banyak. Kalau nak guna kad kredit, make sure jangan lebih limit. Kalau lebih limit tu problem. Tadi pun kita dah take isu move list ataupun blacklist. Tapi kepada golongan mahasiswa ni tak ada pendapatan kan, tapi mungkin pengurusan kewangan dia berbeza kepada orang yang bergaji setiap bulan lah. So itu macam mana kalau kita nak make sure kita punya golongan mahasiswa ni waktu dia tengah belajar pun dia dapat uruskan wang dia. Mungkin sumber kewangan daripada parents ke kan. Kalau Puan Nurul ada pengalaman ke kepada golongan mahasiswa ni ataupun Dr. Chandra sendiri nak nasihat kepada golongan mahasiswa supaya mereka dapat mengurus wang dengan baik.
walaupun diorang tidak source income dia setiap bulan, tapi diorang still ada orang kata apa, mungkin duit PT-PTN, mungkin daripada JPE kan. Dr. Shana, kalau ada student-student boleh jawab. Saya rasa tak kira lah daripada student ke dah berkejaya, make it a habit to save. Kena simpan sebahagian daripada wang saku itulah. Kalau dah berkejaya, at least maybe 10 to 15% you kena simpan dahulu sebelum berbelanja. Simpan dahulu, itu saya punya tapi prinsip budaya lah. tu betul. Dulu kita di kecil-kecil belanja dulu baru simpan. Ada duit lebih simpan ya. Kan betul tak? Saya dulu kecil-kecil parents cakap macam tu. Parents cakap ada duit lebih simpan masuk dalam bank. Tapi sekarang ni salah, betul tak? Ya, saya rasa yang sebetulnya kita simpan dahulu, baru berbelanja, then kita disiplin ourselves, make it a habit. InsyaAllah. So daripada situ lah, maksudnya kita simpan dulu. Berapa persen tadi Dr. cakap? At 10 to 15. 10 to 15. Puan Nura ada nak sumbangan nak tambah? At least ada 6 bulan lah emergency fund. Emergency fund? Contohnya gaji kita 2,000 setiap bulan. So 6 bulan gaji kita untuk emergency fund tu. So contoh 12,000 lah kiranya. Sebab kita tak minta lah kan. Kalau kita hilang kerja hari ni, at least kita ada macam buffer beberapa bulan. So basically kat Malaysia ni kalau kita tak memilih kerja, boleh lah cari kerja sebulan 2 bulan. Tapi boleh tu extreme is 6 months lah kalau apa-apa jadi kan. So at least ada emergency fund tu 12,000 untuk apa-apa jadi masa pekerjaan lah. Itu kalau yang sebelum ini diorang ada merancang. Tetapi kalau sesiapa yang sekarang ni mungkin telah hilang pekerjaan tapi diorang tak ada apa-apa pun, maksudnya dia orang dah dia dah hilang pekerjaan dan tak ada simpanan yang sebelum-sebelum ni, apa yang diorang boleh buat untuk make sure diorang punya pengurusan wang diorang untuk mendapat pekerjaan baik baru tu maksudnya stable lah? Ada ni Puan Nur siapa? Kita dah hilang kerja kan. So kita kena daripada bantuan-bantuan kena humblekan diri. Kita kena humblekan diri, angkat telefon tu, minta tolong kalau kita banyak-banyak hutang daripada bank ke, daripada loan kereta ke, minta extend. So maybe bincang on how to, macam mana nak kurangkan pembayaran bulan-bulan ke, ataupun extend untuk tidak membayar ke. And angkat telefon, cari sos-sos lain yang boleh kita cari kewangan, pembantuan. Sebab sekarang ni memang semua orang tengah kesusahan dan dalam masa sama, sebab kebanyakan orang kesusahan, banyak orang juga membantu. So kepada orang yang bekerja tu, tengok-tengoklah kan jiran ke keluarga ke yang tengah masalah, bantulah dia orang. Sebab ini memang masa yang kita tak terfikir pun benda ni akan terjadi kan. So memang time ni time terbaik untuk saling membantu, saling jaga antara diri sendiri. Sebab ini je cara je kita boleh naik balik, improve our financial health again. So InsyaAllah kalau apa-apa jadi tahun depan ke 2 tahun lagi, bila dah okey balik, bolehlah saling membantu sama. Dr. Shana ada sebenarnya sebab sekarang ni kita banyak ada, sekarang ni government kita pun ada banyak bantuan. Dia bagi moratorium untuk semua orang. Tapi mungkin ada orang salah menganggap bahawa moratorium tu salah satu macam kata salah guna ke ataupun bila habis tu, isu ni bila habis. Macam mana diorang nak plan bila pengurusan kewangan ni, orang yang hilang kerja ni? Itulah, memang keadaan sekarang ni memang susah lah. Saya memang empathize with those people yang kehilangan pekerjaan and hilang kerja satu, yang bekerja sendiri pun affected juga kan, business. Tapi semua benda ada risiko lah. Bekerja sendiri tu mungkin affected, tapi you are in control of your own business. So you have to look for ways, cari jalan baru macam mana nak reach out to more customers, ataupun tengok diri you sendiri, bakat atau skill apa yang you ada yang you boleh gunakan untuk membuat business. Contoh you pandai masak ke dan sebagainya, you can cook and sell kan. Contohlah untuk to find extra income. Okay. So kita ada soalan daripada penonton. Kita ada banyak soalan daripada penonton. So terima kasih kepada semua yang memberi soalan. Kita ada daripada Rafina Firdaus.
Okay, Rafina Firdaus ni dia bertanya, do you encourage student to start doing investment? What type of investment do recommend for us for student lah? Kalau nak investment, apa yang sesuai, platform yang sesuai untuk pelajar? Ya, Doktor, macam mana ada nak untuk investment? Okay, investment ya. Sebenarnya platform untuk membuat simpanan atau investment ni, kita kena tengok pada profil risiko kita sendiri, our risk profile. Kecenderungan kita mengambil risiko, sebab pelaburan yang ada di luar sana ada yang menjanjikan keuntungan yang tinggi contohnya, tapi risiko dia sangat tinggi juga kan? Risk and return dia come hand in hand. Satu pelaburan yang memberi pulangan yang tinggi, risiko dia juga adalah tinggi. So students have to be aware of that. Ya, saya rasa ini bukan untuk student pun, untuk yelah, siapa-siapa pun kan, macam informasi dia bukan betul. untuk So but especially student ni, dia tak ada sumber pendapatan lagi, tapi mungkin dia ada extra income yang dia nak laburkan. So for me lah, saya bukan seorang yang suka mengambil risiko yang tinggi sangat lah. Just moderate, safe, sebab bila kita ambil risiko yang tinggi untuk investment yang very high risk, kemungkinan kita rugi tu memang ada. You might lose your money. Daripada you ada 10,000, tiba-tiba you tak ada 10,000 tu, mungkin jadi 5,000 je. So risiko tu memang ada. So you kena select safe type of investment. Mungkin yang ditawarkan oleh PNB lah, macam ASB, ASN, itu yang selamat lah kan? Yang agak selamat lah. So sebab kerugian tu mungkin berlaku bila you choose those pelaburan yang risiko dia tinggi. So saya rasa tu lagi memudaratkan lah. Kalau pendekatan dengan yang emas, melabur emas kan, belum emas kan, ada orang kata, ada soalan yang bertanya berkaitan dengan jual beli emas ke, itu macam mana tu pula Penuru kalau ada emas ni is low risk lah, paling low risk lah nak melabur, tapi tak boleh fikirkan dah labur emas hari ni, esok dah jadi kaya lah. It's a long term plan. Sebab dia akan slowly rise every year. Dia bukan terus akan naik turun naik. So it's a safe alternative untuk investment lah. Tapi I think orang ramai kena aware juga, ada juga pelaburan emas yang tipu yang tak betul. Jadi pelaburan yang scam ni, macam mana nak diorang pastikan, diorang nak tahu yang benda tu betul ataupun tidak tipu? So, kadang-kadang diorang ni tak tahu kan? Okay, I think benda ni berkait dengan kita punya pengetahuan. Macam mana kita educate ourselves untuk mendapatkan pengetahuan dan pendidikan kewangan yang betul lah. Bank Negara dan juga Securities Commission ya, Suruhanjaya Security, dia memang all out untuk educate the public mengenai scam-scam penipuan pelaburan yang tipu ni apa semua. So Bank Negara dia ada publication ya, macam apa nama, bulletin, dinamakan Ringgit, dan SC ya, Suruhanjaya Security, dia ada InvestSmart. So kita boleh pergi kat website tu, kita tengok dia ada tips-tips yang macam mana kita nak kenal pastilah yang tipu ni apa semua. Dia ada list pun, yang blacklist, yang blacklist pun ada. So diorang kena diorang list tengok kat situ lah kan. Yes. Okey, kalau kita tengok sekarang ni kan, ada kebanyakan falsafah orang dia ada hidup dengan hidup tanpa hutang. Kan ada ramai yang mungkin adalah ramai juga yang rasa macam tu. Hutang ni termasuk kat kredit lah, apa benda lah, kereta, phone pun sekarang ada beli hutang. So pandangan Puan Nurul berkaitan dengan hidup tanpa hutang ni, boleh ke kita hidup tanpa hutang dalam dunia sekarang? Macam mana Puan Nurul? Saya bila start blog saya 3 tahun lepas, ada hashtag yang famous dekat luar negara lah, dekat US, debt free community. Tapi dekat Malaysia tak ada lagi. Tapi bila sekarang ni dah banyak membuat account Instagram hashtag debt free Malaysian. Okay. So it's possible, memang possible untuk have debt free kalau you betul-betul nak. So bila kita ada hutang ni, kita macam rasa nervous tau, rasa macam risau, cukup ke kita nak bayar hutang semua. So bila kita ada
kemahuan untuk kita ada jalan untuk nak debt free, I think it's possible untuk hidup tanpa hutang. And bila kita hidup tanpa hutang, kita tend to be more lagi happy. Itu yang kita sebenarnya nak kan, nak lagi happy. Walaupun wang kita tak cukup ataupun wang kita sikit, taklah kaya raya, tapi yang penting tiada hutang. So it's possible, and there's always a way lah. Kalau nak tengok ramai Malaysian yang buat, tengok je kat Instagram tu #debt-free Malaysian, memang ramai yang akan yang share. Diorang ada hutang 100,000, 200,000. Lepas tu apa yang diorang buat untuk free themselves from debt lah. So memang seronok tengok baca orang-orang share, tapi diorang banyak yang anonymous lah dan tak tunjuk muka, tapi at the same time macam seronok lah diorang share macam mana diorang buat. So it memang boleh possible lah, ada possibility boleh jadi debt free kat Malaysia. Okay. Dr. Syah, ada sebarang nak tambah untuk hidup tanpa hutang ni? Ramai orang tak, benda tu popular kan, selalu orang kata hidup tanpa hutang. Boleh ke? Sejauh mana boleh kita pergi hidup tanpa hutang ni kan? Dunia sekarang. Itulah, memang ada, saya rasa ada dua pendapat lah. Satu yang memang advocate, memang kita boleh hidup tanpa hutang, dan sebaliknya. Saya daripada Jabatan Kewangan dan Perbankan, saya juga pernah bekerja di bank. So bila kita berbicara tentang kewangan korporat lah, contohnya bila seorang ingin menjalankan perniagaan, jadi sebenarnya mengambil hutang tu adalah satu cara memulakan perniagaan. So kadang-kadang kita susah lah nak lari daripada mengambil hutang. Tapi saya rasa yang paling penting, ansuran tersebut adalah sesuatu yang it has to be within our means lah. Kita mampu bayar. Betul. Yang kita mampu bayar, dan just as rough guideline ya, kalau kita nak mohon pinjaman daripada bank pun, bank akan pastikan pinjaman kita ataupun ansuran tu tidak melebihi lebih kurang 30% daripada pendapatan, lebih kurang. So don't go beyond that. If too much, then you will susah lah nanti. Possible lah untuk hidup tanpa hutang kan, tetapi sejauh mana kita nak bergerak manage tu hutang tu, sebenarnya itu yang paling penting. Kan, sebab kalau kita tengok macam Dr. Syahna cakap, bila kita nak start dengan perniagaan kena pinjam, tapi ada orang pun boleh start perniagaan dengan secara kecil-kecil lah. Tapi dalam jangka masa yang panjang lah untuk dia lebih besar. Tapi okey, itu daripada komen-komen panel. Cuma ada lagi soalan daripada pihak penonton. Dia nak tanya Puan Royahi, mana satu yang penting, bayar hutang ikut minimum payment atau habiskan terus? Macam mana dengan simpanan, kalau perlu habiskan hutang dulu? Depends on the hutang. Kalau dia punya interest rate tinggi macam kad kredit, habiskan hutang dulu. Tapi at the same time, kalau interest dia rendah, save dulu 6 bulan tu. Sebab kita tak tahu esok lusa apa akan jadi kan. Kadang-kadang bukan pekerjaan je kita hilang, kadang-kadang contoh keluarga ke perlu kita tolong ke apa ke, ataupun kita ada emergency lain. So it depends on the interest rate. Depend pada interest rate. Kalau lagi tinggi interest rate tu, bayar hutang tu dulu. Kalau interest rate dia rendah, have that 6 months emergency dulu. Sebab kadang-kadang ada orang mampu kan, ada orang mampu dia boleh langsaikan terus benda tu. Tetapi ada orang mungkin dia confused, better langsaikan terus ataupun biar je dulu kan. So itu mungkin dia macam contoh macam PTPTN kan, kalau kita interest rate dia sangat rendah. So kalau kad kredit interest rate dia tinggi, better langsaikan kad kredit tu. PTPTN tu bolehlah bayar bulan-bulan dulu. Kalau mampu bayar semua pun bolehlah PTPTN tu, tapi sebab interest rate dia rendah, bolehlah gunakan duit yang lebih tu untuk investment, sebab interest rate untuk investment lagi tinggi. So it depends on apa yang kita ada lah. Bercakap pasal hutang ni, pembelian, contoh pembelian sekarang ni, terutamanya golongan wanita lah, minta maaf lah ya. Kebanyakannya kalau kita tengok ada satu istilah tu, terlalu mengejar diskaun. Dia kata macam mana orang kata, dia diskaun ni bila biasalah bisnes kan, handbag, tudung 50%. Sekarang ni lagi-lagi COVID, pasca COVID, kebanyakan orang kedai-kedai akan banyak buat diskaun, 50% diskaun, 70% diskaun, yearly sale. Ada orang-orang, setengah orang lah
bukan semua perempuan lah, ada juga lelaki yang macam tu. Dia bila dia tak pantang, dia pantang tengok diskaun ni. Dia kalau tengok diskaun, dia akan beli sampai stok tahun depan. 1 tahun punya stok. Kan, contoh. So dia kata, okey, kasut, ini diskaun ni, saya nak beli 5 pasang kasut untuk tahun depan ni pakai. Adakah perbelanjaan begitu digalakkan? Ataupun memang diskaun ni memang sentiasa ada diskaun pun? Atau macam mana? Betul? Ada saya kurang setuju lah. Kurang setuju lah. Sebab benda tu bukannya keperluan. Jadi jangan membazir lah macam tu. Keperluan tu apa yang penting. Kita dahulukan keperluan asas dulu. Kemudian itu kalau ada ekstra, kalau kita dah simpan, kita dah bayar hutang, keperluan asas dah settle, mungkin bolehlah beli satu, tak perlulah simpan stok. Nanti tahun depan tak muat lagi ke, contoh. Kan, betul. Ataupun keperluan asas tu ada yang diskaun. Adakah perlu diorang beli terus banyak untuk keperluan asas, ataupun diorang just beli setakat nak digunakan pada bulan tersebut ke macam mana? Sebab biasalah macam doktor tadi cakap pasal okay, kalau benda tu keperluan asas ada diskaun, macam mana? Adakah dia nak beli juga? Contoh beras ke apa, keperluan asas diorang. Puan dulu macam mana? Ada kadang-kadang ada orang kan dia macam gila tengok diskaun, pantang tengok diskaun ni. Padahal dah ada lagi kat rumah ni. Hari tu saya ada tengok masa sale 11.11 tu kan, saya tak ingat siapa yang share. Ada satu website ni dia akan tunjuk berapa harga tu setahun tu. So contoh harga kasut ni masa January harga dia macam ni, harga dia masa Julai harga dia macam ni. Kadang-kadang kedai pun bijak juga, dia orang akan letak harga RM100 masa February. Tapi bila 11.11 sale, dia akan letak harga RM600, diskaun 90%. So kita pun pengguna pun kena bijak jugalah research, sebab banyak website sekarang ni yang boleh kantoi kan harga-harga barang. So kita sebagai pengguna kena buat research kita lah, betul ke harga ni discounted. Sebab kadang-kadang bisnes yelah dia orang nak upkan sale dia orang letak lah apa-apa macam-macam gimmick lagi untuk sekarang ni kan pasal COVID, semua orang nak recovery balik business, letak 90% diskaun. Betul ke diskaun tu? So kita sebagai pengguna pun kena bijak. Bertanya lah, kena research, sebab all is website, all is permainan psikologi lah. Permainan psikologi. Tapi itulah ada setengah orang macam tu, kita tak tahu kan. Ada lagi soalan daripada Idra Kiasi, tapi saya rasa soalan ni mungkin ditujukan kepada Dr. Shahnaz. Apa terjadi jika tiada institusi perbankan tiada faedah ataupun zero benefit? Dia kata apa akan terjadi jika perbankan ni tiada faedah ataupun dia buat zero benefit dalam pinjaman ataupun hutang? Adakah mampu dan stable standard ekonomi Malaysia? So itu yang ditanyakan. Saya rasa Dr. Shahnaz. Sebenarnya itu sebenarnya satu petunjuk yang ekonomi berada dalam kegawatan lah. Bila kadar faedah tu terlampau rendah, sebenarnya untuk benda tu untuk menggalakkan orang berbelanja. Jadi untuk meningkatkan ekonomi, rakyat perlu berbelanja. Kalau tak, ekonomi akan runtuh kan bila rakyat tidak berbelanja. Sebab perbelanjaan isi rumah itu adalah satu perkara yang contribute to the economy bila orang berbelanja. Jadi bila kadar faedah tu terlampau rendah macam 0%, is actually untuk menggalakkan orang berbelanja, memberikan pinjaman, tapi tak sustainable lah untuk bank tu. Sebab bank ni dia memberi pinjaman, tetapi at the same time orang menyimpan kan. Kita ada simpanan tu ada kadar faedah yang perlu dibayar kan. Jadi bila zero tu tak sustainable lah untuk bank tu. Tapi ada ke efek ekonomi negara kita ke ataupun macam mana? Mungkin pada institusi kewangan tu lah dalam jangka masa panjang. So mungkin jangka pendek boleh buat, tapi jangka masa yang panjang mungkin tak sustainable lah. Apa ada nak tambah ke berkaitan dengan Tapi kadang-kadang saya rasa dia orang offer tu pun ramai juga yang bayar lambat. So dia orang akan untung dalam interest rate yang bayaran lambat. So I think
the reason diorang confident buat macam tu, plan macam tu sebab diorang confident yang ramai pun pengguna akan bayar balik lambat. So kebanyakan institusi membuat banyak keuntungan dengan late interest fees. Tapi I think bank pun dia kena seimbangkan. dia kena strict bila nak bagi pinjaman tu kan. Sebab kalau peminjam tu yang berisiko tinggi lah, then bank tu akan fail. Kalau terlampau ramai tak bayar hutang, itu akan jadi satu krisis lah. Okay, faham. Tapi berbanding dengan negara lain, kredit kad kat Malaysia memang lagi susah nak dapat daripada lagi susah nak dapat. Lagi susah sebab tengok gaji gaji tengok gaji kita. Kalau macam negara lain, student pun boleh dapat credit card. So tapi lagi dekat negara kita ni lagi strict lah as compared to other countries. Dulu saya memang ingat, saya dulu undergrad saya di US. Saya pun ada credit card juga. Kita senang ada check pun kita boleh tulis. Credit card pun senang sangat nak. Dia akan hantar kepada rumah kan. Check tu bank in je. Tapi it's a form of loan lah kiranya. Tapi kenapa kita punya kadar muflis semakin hari makin kat puncak adalah kad kredit? Walaupun kita dah kontrol kad kredit kita, susah nak dapat daripada negara-negara lain. Tapi isu ke arah muflis sebab kad kredit ni orang kata apa, banyak. Sebab orang tak kawal kan? Dia tak kawal dia punya perbelanjaan. Itu je lah. Macam negara lain yang walaupun diorang senang dapat kad kredit, tapi pendidikan keuangan dia ada. Kan? So normally macam tu lah kan. Macam doktor kata pengalaman doktor waktu student kat US pun ada dapat kad kredit. Guna tak ni? Guna saya kurang, tapi saya tahulah ada juga kawan-kawan yang pergi swipe je. Swipe je, sagat je. Lepas tu saya bayar, parents bayar. Tak tahulah. Kan, dia guna, kadang-kadang dia orang guna scholarship. Itu yang masalahnya. Okey, faham. Agak membahaya lah. Kita nak sebut pasal pendidikan kewangan ni. Benda ni, pendidikan kewangan ni bukan kita nak pupuk keluarga kita ke arah pendidikan kewangan yang baik kan, supaya contoh anak-anak lah ataupun family kita, kepada siapa-siapa yang dah berkeluarga, mungkin isteri ataupun suami ataupun anak-anak, macam mana kita nak mendidik mereka pada mulanya, kita nak dedahkan mereka dalam pendidikan kewangan yang baik. Dr. Chana ada research berkenaan perkara ni ke? Saya rasa simpanan tu lah, maknanya jadikan satu habit untuk simpan sedikit daripada wang saku tu. Jangan, sebab saya selalu, I always believe simpan dahulu sebelum berbelanja. So itu salah satu cara dari segi simpanan. Lagi satu dari segi perbelanjaan, mungkin kita dedahkan, kita bawa mereka, not every time bahaya juga kalau bawa anak-anak pergi shopping ni. Tapi mungkin kita boleh mendidik mereka dari segi membuat perbandingan harga barang. Sebab that is homework lah. Macam kita jangan terus membeli, tapi kita buat homework yang mana yang lebih murah, value for money. Macam tu lah. Macam Puan Nurul, ada ke pengalaman berkenaan dengan mendidik anak-anak ataupun family berkenaan dengan pendidikan kewangan? Anak saya kecil lagi, so saya tak tahu. Anak saya pengalaman sendiri ke kan? Tapi bila sebelum kahwin hari tu, saya memang berbincang dengan suami lah. Sebelum tu memang saya dah buat Excel spreadsheet sebenarnya. Kita punya bulanan, apa yang kita akan perlukan, berapa kita perlukan. Contoh masa sebelum kahwin tu kita nak beli washing machine, fridge, lepas tu nak beli apa-apa barang-barang dapur kan. So berapa kita perlukan. So and kita ada satu tabung tu yang dua-dua kita orang tak boleh pegang, sebab itu disiplin lah, kita letak duit setiap bulan kat sana. So I think is berbincang dengan keluarga. Macam mana nak urus kewangan tu, berapa kita perlukan dan apa yang kita nak. Sebab kena letak numbers lah, tak boleh just petik dekat petik je nombor. Contoh macam kita nak retire umur 70, so berapa kita perlukan. So kita cakap 1 juta, sebenarnya kita tak perlukan pun 1 juta untuk retire, maybe is less ke. So bila kita ada kiraan tu, baru kita macam clear lah jalan kita, apa yang kita nak masa depan kita. Sebab kadang-kadang kita punya remaja sekarang tu, ataupun seseorang lah, anak-anak pun, kita tak tahu the value of money tu. Value money maksudnya sekarang ni kan ramai parent nak dapat kan, kita nak mendidik mereka tu supaya menghargai orang kata duit tu kan. So pendidikan yang macam mana macam saya nak cakap nak suruh orang bekerja untuk dapat ke, adakah benda tu betul untuk mendidik mereka kepentingan value tu?
value duit tu sebenarnya. Sebab kalau kita tengok sekarang pun parent-parent kebanyakannya memanjakan anak-anak. Nak kita bagi, nak kita beli. Tetapi anak-anak tidak dapat menilai barang tu sendiri ataupun duit tu sendiri. Kan? So macam mana kita nak mendidik mereka untuk tahu value of money tu macam mana? Ada setengah parents tu dia mengajar macam tu. Dia mengajar macam okay, you nak you kerja lah. So macam tu. Betul ke macam tu? Cara macam tu? Boleh juga macam kita upah anak-anak tu untuk melakukan satu pekerjaan. Bukan senang-senang dapat lah kan? Boleh juga macam tu, dan bekerja anak-anak dia tahu betapa susahnya nak earn that little bit of income tu. Kan? Puan Nurul ada ni kan? Sebab saya tak ada experience lagi, tapi apa yang saya boleh bayangkan ialah saya ajar mereka untuk bekerja lah, sebab saya rasa sebagai parent saya akan rasa bersalah. Allah, anak kena kerja susah-susah untuk kan? dapat RM100 je. Sebab parent rasa macam tu. Tak apalah, bagilah duit sikit, bagilah sikit. So tapi itu saya punya, I think saya punya psikologi lah. Saya kena kawal dirilah, walaupun dia susah-susah, at least dia independent. Kalau kita tak ada, nanti adalah cara dia boleh cari wang dia sendiri. Sebab ada parents yang ada rasa macam dulu mak ayah ni susah, dia tak nak mak ayah susah. Dulu dia dah rasa parent ni dah rasa susah. So dia tak nak anak-anak dia susah. Sebab tu dia rasa guilty. Dia rasa buat macam tu. Anak-anak nak ni kita bagi RM100 beli something kan, macam perbelanjaan duit sekolah contoh. Rasa macam apa keperluan ataupun kehendak anak-anak pun kita kena tahu juga kan. So macam bagi duit sekolah lebih daripada apa yang sepatutnya, ataupun kita bagi lebih supaya diorang boleh menabung untuk membeli sendiri. Itu mungkin di antara satu kaedah kot yang boleh kita didik anak-anak kita supaya tahu nilai value of money tu. So maksudnya duit poket yang kita bagi itu je lah setiap bulan. Kan tu yang saya rasa inilah. Okay, saya nak tanya berkenaan dengan platform untuk simpanan. Sebab kita kalau tengok sekarang kan, banyak platform-platform kita boleh buat simpanan. Dekat bank ke sendiri ke, ataupun kita simpan tapi dapat benefit macam pelaburan lah kan. Sebenarnya platform simpanan yang terbaik apa sebenarnya? Ada tempat-tempat yang boleh kita simpan tak? Mungkin ada tips-tips ke? Ada sana? Ada ke? Saya rasa saya tadi dah bincang sikit yang sebab depends dekat profil risiko seseorang tu lah. Maknanya yang mana dia paling selesa mengambil risiko. Jadi bagi belia lah contohnya yang baru bekerja, yang pendapatan dia belum tinggi lagi, saya lah elakkan pelaburan yang terlampau memberi pulangan yang terlampau tinggi, sebab risiko dia adalah tinggi juga. So yang macam saya cakap tadi, mungkin amanah saham yang tidak begitu berisiko tinggi lah, macam ASB ke dan sebagainya lah. Ya, kalau unit trust pun dia ada risiko dia yang agak tinggi. So saya juga pernah melabur dalam unit trust. Lepas tu harga dia jatuh. Jadi hati saya pun jatuh juga. Sebab memang you akan rasa macam walaupun you tak keluarkan duit, bila you tak keluarkan duit tu, you don't realise your loss lah. Maknanya you tak rugi, tapi dah you tak akan senang dah, duduk. betul. You tak akan senang duduk. You akan Allah dah rugi semua. So if you cannot take the risk, then don't invest in something that is a high risk like that. Jangan invest something yang tak faham. Yang kita tak faham. So kadang-kadang kita invest je, ikut je kata ejen kan. Lepas tu bila sebab jatuh, ejen dia akan mungkin cakap yang the good side kan, yang betul. mungkin pulangan you banyak ni, tapi banyak siapa ni. nak cakap the bad side? Kita kena cari sendirilah. Dia Of course, ada ejen cakap, akan jual the good side dia je kan. cakap tapi fine print sikit. Dia akan cakap. Okay. So yang tu kita Kena tak sendiri. sedar bila kita dah terkena macam tu. Macam Puan Nurul sendiri buat simpanan macam mana? saya banyak buat, sebab saya tak guna ejen, saya guna robo advisory, Wahid Invest, dengan ada lagi satu Stash Away saya rasa. So dia punya dia robo advisory actually is macam computer AI akan calculate lah kita punya risk, and dia akan investkan mana which stock to invest at. So saya guna robo advisory lah untuk invest.
And saya ada invest dalam ASP juga, macam tabung haji semua. Dan saya ada invest sikit lah dalam cryptocurrency. Apa tu boleh cryptocurrency? Okay. Cryptocurrency ni dia digital wang lah. So Okay. dia risiko dia sangat tinggi. So kalau tak faham jangan invest. So kalau nak baca lagi banyak, guna wallet Luno. Boleh banyak lah membaca pasal cryptocurrency kat sana. Maksudnya kita tak ada platform simpanan yang spesifik yang bagus. Maksudnya Sebab kita kena invest kat semua lah. Sebab kita kita tak boleh simpan semua in satu tempat. Sebab kita tak tahu future macam mana. Memang 10 tahun lepas, investment ni memang tinggi. Tapi 10 tahun akan datang, kita tak boleh cakap apa yang akan naik, apa yang akan turun. So kita invest je kat semua. Dan itulah, kita tengok lah. Kalau kita nampak kita punya investment tu jatuh tu, kita kena take it lah. Sebab that is the risk that you have to. So you have to understand, yang kena faham. Risiko lah. Kena sebelum faham. kita invest satu benda, kita menilai risiko. Ya, kita kena faham lah. I think bottom line, kita kena faham apa yang pelaburan yang kita buat tu. Okay, so penilaian risiko tu kalau kita kena, maksudnya pengguna ataupun sebelum kita invest something, kita menilai risiko. Kalau kita rasa kita nak, orang kata apa, sebab pengurusan kewangan yang lemah ni pun akan menjadi faktor penyakit yang lain, mental health, kan. So benda-benda macam ni, kita isu-isu keluarga, kan. So sebelum kita melabur tu, kita perlu menilai risiko. Semakin banyak benefit kita dapat, risiko pun semakin tinggi, betul tak? So kalau rasa kita nak pergi ke arah itu, kita pun kena bersedia mental lah. Kita kena bersedia. Yang duit tu kita mungkin akan hilang lah, rugi. Mungkin ada keberanian. Maksudnya bersedia daripada awal. Tak adalah macam terlalu nak ni kan. So Contohnya duit tu, maksudnya duit mainan lah. Kiranya kena ambil tu sebagai duit mainan. Itu yang pentingnya ada 6 bulan emergency tu. 6 bulan emergency tu simpan dalam tempat yang kita senang ambil. Bank ke atau bank lain ke, ASB ke, kan. Jangan simpan kat tempat yang kita berisiko invest ni, berisiko tinggi ni. Sebab duit tu boleh hilang. Kita boleh rugi. So 6 bulan emergency fund tu tempat lain, investment tu benda lain. So at least bila hilang pun duit tu, kita rasa macam tak apalah, itu risiko yang kita kena lalui. Adakah 6 bulan tu cukup? Ke 6 bulan tu bergantung kepada individu dan keperluan orang kata apa, flow duit diorang. Mungkin ada orang perbelanjaan dia besar, kan. So dia tak dapat buat simpanan yang banyak untuk 6 bulan. So macam mana tu? 6 bulan tu cukup? Itu recommended lah. Minimum Itu lah, recommended minimum. 6 months. Kalau you dapat simpan lebih banyak, lagi bagus lah. Sebab itu untuk emergency, kita tak tahu apa yang akan berlaku esok. Macam pandemik ni, siapa yang jangka akan berlaku, kan? Ataupun just a simple thing macam kereta kita rosak, lepas tu memerlukan perbelanjaan yang tinggi. Itu pun emergency yang kita tak jangka, kan, contohnya. So have to be prepared lah all the time. Okay, mungkin satu last soalan sebab kita ada lagi 5 minit masa. Kita last soalan berkenaan dengan isu bila orang berfamily. Dan kita berfamily, selalunya bila orang berfamily ni, orang selalu share everything. Contoh account, share bersama. Adakah share account ni salah satu benda yang bagus, ataupun lebih baik dinasihatkan supaya ada account bank yang berbeza? Ataupun tak kisahlah, bukan saja account lah, mungkin rumah, kereta. So macam mana tu? Ada pendapat ke? Sebab ada orang rasa macam, dah kahwin kita nak share everything. Adakah benda tu bagus? Ataupun lebih better ada split. Okay, hari ni rumah ni untuk awak, nanti next rumah nama saya pula, contoh, daripada nama sama. Macam mana tu kata? Saya rasa dari segi mungkin rumah, aset yang besar tu boleh join names, bayar sama-sama. Tapi kalau dari segi cash account, separate. Bukan account bersama. Kalau saya suka duit saya. Nampak? Duit doktor dia doktor. Duit orang lain jangan fix. Puan Nura macam mana Puan Nura? Dia better macam mana? Saya rasa berasingan lah semua. Tapi sebab saya tak ada rumah lagi, saya rasa berasingan lah semua. Sebab kita tak tahu future macam mana, kan. So saya lagi comfortable berasingan lah. Sebab at least, tapi
dalam perbincangan kewangan tu bersamalah. Mengurus wang semua. Macam Cik Anwar lah. Ya. Katalah akaun bersama. Okey tak kalau your wife Saya siapa panel ni? Kalau saya personal, saya suka asing. Sebab kita tak tahu apa yang akan jadi pada masa datang. Itu sajalah. Tapi mungkin ada orang suka bersama kan. Sebab tu kita tanya pendapat panel. Sebab contoh kalau contohlah, na'udzubillah lah, kalau Muflih kan. Dia Muflih ni kalau di effect akaun bersama juga. Betul tak? Contoh kalau husband kena Muflih, akan effect kepada semua akaun bersama. Ya, betul. Dan aset bersama. Ya, betul. Atas nama suami. Itu problem lah. Maksudnya isteri takkan boleh dapat backup. Itu yang saya rasa lah. Itu pendapat lah. Betul lah kan? Betul. Kalau benda tu berasingan, jika apa-apa terjadi, Muflih ke blacklist, so dia akan jadi seorang. So ada isteri, salah seorang akan jadi backup. Itu saya rasa pendapat lah. Sebab saya tak tahulah, kita tak pakar. Kita tanya lah orang pakar. Betul tu. Betul kan? Betul. Kita tak tahu kan, mana lah tahu. Kita pun tak nak lah Muflih kan. Tapi mana tahu suatu hari kita terjadi benda tu, so ada seorang lagi yang boleh backup untuk apa-apa lah. Membantu. Kalau tidak nanti akaun tu semua dibekukan, aset kereta semua dibekukan, dijual balik kepada bank. Kan, betul tak? Betul saya rasa. Okey, terima kasih. Saya rasa itu saja untuk sesi kita podcast pada siri ini. So terima kasih kepada semua yang menonton kita. Terus terima kasih kepada panel yang datang. So walaupun PKBB, so terima kasih datang. Okey, so terima kasih kepada semua yang menonton kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel dan follow kita punya media sosial IG dan Facebook MyUMCare. So topik hari ini kita berbincang berkenaan dengan bijakan anda menguruskan wang, pengurusan kewangan. So saya harap kepada semua yang menonton pada hari ini, tak kisah student ataupun orang yang berkerjaya, so mendapat sedikit benefit berkenaan dengan tips-tips ataupun sharing pengkongsian yang telah diberikan oleh kita punya panel. So insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada sesi podcast yang akan datang bersama tetamu yang lain dan bersama topik yang lain-lain. So stay safe semua. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih.